الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sama-sama kita bertasbih Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung kuliah subuh mingguan kita. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok doa kedua daripada buku 40 hadis doa-doa pilihan. Doa kedua ketika berdiri dalam saf. Maksudnya sebelum kita takbiratul ihram. Tiap-tiap kali kita semayang, kita rukun pertama tu takbir beserta niat. Sebelum nak takbir, sebelum nak memulakan solat, eloklah kita baca doa ni. Dan fadilat dia, siapa-siapa yang selalu baca doa ni sebelum takbiratul ihram, maka Allah tulis matinya sebagai mati syahid. Allah kira matinya mati syahid. Dia dapat pahala macam orang mati syahid walaupun dia mati kerana sakit atau sebab-sebab yang lain. Maksud mati syahid ni, salah silap kita dengan Allah semua kosong. Allah ampunkan semua salah silap kita dengan Allah. Dia ada dua aja. Salah kita dengan Allah ada dua cara kita nak bersihkan. Yang pertama bertaubat. Yang kedua, waktu mati tu mati syahid. Salah dengan orang sangkut, hutang dengan orang tak bayar sangkut, walaupun mati syahid. Salah dengan Allah yang saya maksudkan. Mungkin dia semayang tinggal tak qada lagi, tak ada nak habis qada, mati syahid.
ataupun dia pernah minum arak ke dulu, salah dengan Allah. Dia dedah aurat dulu, salah dengan Allah. Bukan salah dengan orang. Salah dengan orang kena minta maaf, kena beri selesai, berdamai. Doa ketika berdiri dalam saf, kita perbetul tumit kita sama dengan orang semua, buat saf bagi elok, kita baca doa ni. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, katanya seorang sahabat datang untuk solat, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pun mengangkat takbir. Apabila orang itu berada di safnya, dia lalu berdoa, Allahumma atini afdala ma tu'ti. Tani baris berbetul sikit, aiba bukan aba. Huruf ain tu tersilap baris bawah. Ain barisnya bawah bukan atas. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Satu baris silap tu, ain tu barisnya kasrah, ibadakas salihin. Jadi kita pakat-pakat baca lah tiap-tiap kali nak sembahyang. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kelebihan seperti yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Kelebihan yang paling baik kita minta ke Allah, Allah kurniakan kelebihan terbaik, iaitu syahadah, mati syahid. Itulah kurniaan Allah yang paling baik yang kita minta. Setelah selesai solat, baginda bertanya, siapa yang berdoa tadi? Jawab orang itu, saya wahai Rasulullah. Baginda bersabda, kalau begitu nanti akan dipotong kaki-kaki kudamu dan engkau akan mati syahid fi sabilillah. Nabi habaq siap-siap dah. Mukjizat Nabi, Allah bagi tahu kat Nabi. Nabi tak tahu benda gaib, tapi Allah yang bagi tahu. Laki hak baca ni, penghujung hayat dia akan mati dalam peperangan. Dia mati syahid fi sabilillah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ikut riwayat yang lain, siapa minta syahid dengan cara macam ni, tiap-tiap kali semayang, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin, siapa yang sungguh-sungguh minta, selalu dia baca, tak pernah tinggal, Allah akan masukkan dia dalam senarai orang-orang yang mati syahid, walaupun dia mati atas kati. Ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Allah masuk dalam senarai orang-orang yang mati syahid. Ketua orang mati syahid ni Sayyidina Hamzah, Sayyidu Syuhada. Kita duduk dalam tu, duduk dalam list tu. Walaupun mata ala firashi, mati atas kati. Di atas kati mati apa? Sakit. Mati sakit. Dalam sijil kematian, sebab kematian sakit. Sakit tua ke, sakit muda ke, sakit lah. Kemalangan ke. Tu dalam surat tu, di sisi Allah duduk dalam senarai syuhada. Banyak dosa kita dengan Allah. Mungkin taubat pun Allah tak terima. Kita harap-harap mati itulah. Hidup Islam, mati pun cara Islam, yang bagus lagi mati syahid. Bukan mesti mati syahid ni pergi perang. Mati syahid ni ada banyak. Yang penting di sisi Allah. Ada orang pergi perang, dia dapat syahid di dunia je, orang panggil dia syahid, tapi di akhirat dia tak syahid sebab tak ikhlas. Tu hak pergi perang tu, orang panggil syahid dunia. Ada orang pergi perang syahid dunia akhirat. Di dunia orang panggil dia asyahid, di sisi Allah pun dia ikhlas syahid akhirat. Kalau kita harap-harap syahid akhirat, dunia orang tak panggil kita asyahid, dunia kita
diangkan, tapi di sisi Allah duduk dalam senarai orang mati syahid. Ni doa ni amai. Jom kita baca sama-sama. Ikut saya. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Ini amalan ni kita pakat-pakat buat, no? InsyaAllah. Yang kedua, Imam Ghazali. Saya tak masuk sinilah. Imam Al-Ghazali, dia suruh baca doa halau syaitan. Kita nak semayang, syaitan ganggu. Imam Ghazali kata baca ayat Quran. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ni tak usalli lagi, ni tak takbir lagi. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, wahai Tuhanku, aku berlindung dengan engkau daripada bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika rabbi, dan aku berlindung dengan engkau ya Allah, ay yahdurun, janganlah syaitan tu mai hadir rapat, mai dekat aku kacau aku. Jangan pergi dia mai dekat, jangan mai dia duduk bisik-bisik, tak mau halau dia. Itu kata Imam Al-Ghazali. Imam Abdullah Alawi Al-Haddad pula, Syekh Al-Haddad, salah seorang ulama Yaman, dia buta tapi banyak tulis kitab. Dia kata baca qul a'udzu birabbin nas untuk elak daripada was-was. Hak tu kita duk amal lah. Banyak orang Melayu kita duk baca qul a'udzu birabbin nas, itu kelebihan dia tak mau bagi was-was. Sebelum nak angkat takbir, qul a'udzu birabbin nas dulu. Baguslah. Hak tu paling senang, pasal tak payah hafal. Qul a'udzu birabbin nas kan senang. Hak ni kalau nak mati syahid kena tambah yang ni sama. Yang ni untuk wah-wah, tak nak elak daripada was-was. Min syarril waswasil khannas. Gabung tiga-tiga lagi bagus. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Lepas tu baru kita takbir. Sunat lafazkan usolli fardhu subhi raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Dia ada adab dia, bukan main-main terus takbir lah. Ada adab dia. Baik, kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk tayamum. Tajuk kita tajuk tayamum. Yang mana? Muka surat 106 betul tak? Tidak mampu menggunakan air ada banyak sebabnya, antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Ahaduha qala al-musannif rahimahullah faqdul ma fa in tayaqqana adamuhu tayammama bila talabin wa in tawahhama wujuduhu wajaba talabuhu min rahlihi wa rifqatihi hatta yastaw'ibahum aw la yabqa min al-waqti illa ma yasa'u as-salah. Sebab pertama, ketiadaan air. Air memang tak ada betul. Kita di Malaysia ni tayamum kerana tak mampu guna air, sakit. Jika yakin tiada air, boleh terus tayamum dan tidak perlu lagi mencari air. Solat pertama tu dia pergi cari dah, tak ada air. Lepas tu dia nak semayang solat tadi zuhur, nak semayang asar, dia tak perlu carilah, pasal dia duduk tempat tu memang tak ada air. Dan jika dia waham barangkali ada air, dia dengar macam bunyi ayak ke, maka wajib mencari air di kenderaannya dan dari semua ahli rombongannya. Atau waktu solat sudah sempit dan hanya muat untuk solat sahaja, maka boleh tayamum.
Wala yajibu talab min kulli wahidin bi'ainihi bal yunadi man ma'ahu ma'un walau bithaman. Dia tidak wajib mencari, cari itu cari air dari tiap-tiap ahli rombongan. Bahkan memadai dia menyeru, dia buat pengumuman pun tak apa. Kalau tak ada air, dia boleh umum, tak payah pergi tanya seorang-seorang. Dia boleh buat satu pengumuman, siapa yang memiliki air sila bawa kemari, walaupun dengan bayaran. Jual pun tak apa, aku beli, tapi dengan harga yang berpatutan. Macam Nabi ya, Nabi waktu pergi perang Tabuk tak ada air, sampai ada sebahagian sahabat gelabah dahaga nak minum air ni, tenggelam punca dah. Ada yang kata kita tikam bonggol unta, dalam tu ada air. Matilah unta, unta kenderaan. Nabi tanya, siapa yang ada air? Siapa ada sikit-sikit air, mai kita kumpul. Adalah sikit, kumpul. Nabi kita celup tangan, no? Tiba-tiba memancut keluar daripada celah-celah jari Nabi ni air tangan. Air tangan Nabi keluar. Celah-celah jari ni, tangan kanan ni. Orang Melayu kalau isteri masak dipanggil air tangan isteri. Tak keluar air apa pun. Masakan isteri, air tangan. Ini air tangan Nabi. Lebih mulia daripada air Zam-Zam. Air hak bagus ni air tangan Nabi. Sahabat mai minum, ada yang mai mandi, boleh berwuduk. Hampir 700 orang. Banyak air tu keluar, mencukupi 700 orang. Banyak. No? Dia macam air kenuri ya. Kalau kita panggil kenuri, 700 orang mai nak bancuh macam mana air. Petung keluar ni. Daripada tak ada air, jadi ada air. Tu kena usaha cari dululah, kot-kot boleh dapat air. Jadi cari tu mesti dalam waktu dah masuk baru boleh cari. Tayamum dia macam tu. Dia waktu solat tak masuk tak boleh. Dia waktu solat masuk baru pergi cari air. Lepas tu tayamum pun dalam waktu tu, bukan sebelum masuk waktu. Kita hak sakit tak payah carilah, air memang ada dalam bilik air, ada air. Jadi tunggu waktu masuk je lah. Itu untuk tayamum. Wuduk pun kena juga pada anggota yang boleh berwuduk, wuduk. Anggota yang sakit baru kita ganti dengan tayamum. Nanti kita belajar. Kemudian jika dia berada di tanah yang rata, dia mestilah memandang sekelilingnya. Tanah rata, tengok sana tengok sini, kuku ada air. Jika tanah tidak rata, dia mestilah berulang alik ke suatu kawasan yang jaraknya, jika dia memanggil kawan-kawannya, mereka masih mendengar suaranya. Dipanggil haddul ghauth dalam istilah Arab. Dia kena pergi jauh, tapi kalau dia jerit, kawan-kawan dia dengar. Mereka berkumpul di satu tempat, kemudian dia ditugaskan pergi cari air. Dia pergi satu tempat, kira kalau dia minta tolong ke apa kan, mereka boleh dengar suara dia. Walaupun mereka sedang bersembang dan sibuk bekerja, mereka dengar. Jika dia perlu pergi ke jarak tersebut, dipanggil jarak sepelaung. Kalau dia minta tolong, kawan-kawan dia boleh dengar. Jika tidak membahayakan keselamatan diri dan hartanya. Ataupun dia memanjat bukit yang dekat dengan kawan-kawannya. Naik atas bukit boleh tengok keliling, kat mana ada air ke tak ada air. Ini semua di padang pasir ni yang dicerita ni. Wa yajibu an yaqa' at-talab ba'da dukhulil waqt. Fa in talaba falam yajidhu tayammam. Wa makatha mawdi'ahu wa arada fardan akhar. Pencarian air itu mestilah selepas masuk waktu solat. Jika tidak jumpa juga, dia bolehlah tayamum dan terus menetap di situ. Kemudian apabila ingin melaksanakan solat fardu yang lain,
Nak solat fardu yang lain kena tayamum lain lah. Tayamum dia kena ulang bila nak solat fardu yang lain. Wuduk tak payah ulang. Jadi kita orang Malaysia ni ambil wuduk campur dengan tayamum, kita solat subuh. Lepas tu wuduk tak batal, zuhur masuk zuhur. Kita tak payah berwuduk, pasal wuduk tak batal. Kita hanya kena ulang tayamum je. Macam tu. Tayamum walaupun wuduk tak batal, tayamum batal dengan kita nak solat satu lagi. Nak solat yang lain pula. Masuk waktu solat tu batal. Fa illam yuhdis ma yuhimu ma'un wa kana tayaqqana al-'adam bit-talab al-awwal tayammama bila talab. Yang pertama, jika tiada tanda-tanda kewujudan air dan dia yakin air memang tiada dengan pencariannya yang pertama tadi, maka dia boleh terus bertayamum tanpa perlu lagi mencari air sekali lagi. Wa illam yatayaqqanhu aw wajada ma yuhimuhu kasahabin wa rukab wajib at-talab al-an illa min rahli. Jika dia yakin ada air atau dia rasa waham barangkali ada air, seperti dia melihat awan mendung dan rombongan dagang, maka wajib dia pergi mencari air sekarang. Cuma dia tidak perlu mencari air di kenderaannya sendiri seperti kali yang pertama. Kat kenderaan dia tak payah cari dah, pasal kali pertama pun dia tanya ahli rombongan dia seorang pun tak ada air. Mungkin air ada tapi air untuk minum, yang tu tak boleh kacau. Air untuk minum saja. Tak boleh guna untuk tayamum. Dia kalau ditulis ma li syurbi faqat, air untuk minum saja, orang tulis tu tak boleh wudu, salah. Yang tu dipanggil sabil, air sabil. Air orang nak buat kebaikan, orang letak tu tujuan niat dia wakaf untuk minum, only minum saja. Tak faham lagi, dia pergi kumung ngombok only tu dia lah, for drinking only, untuk minum saja, untuk minum. Pergi tadah tu pergi ambil sembahyang. Ini bodoh orang panggil, bodoh dan berdosa, dua B tu. Bukan pipe untuk basuh muka, basuh kaki, tak boleh. Hak minum saja. Penyalahgunaan tu memang dalam Islam dia tekan, tak bagi penyalahgunaan, salah guna kan. Orang buh tu untuk minum, ayak tapih kowe tu minum lah, terkena kowe kan. Boleh pula dia ambil semayang tu basah meleleh habis ya. Doa yang pipe tak ada retiak cari yang lain lah. Air minum saja, tak boleh ambil wuduk. Basuh kencing pun tak boleh. Istinja daun ada, batu ada, kayu ada. Mana boleh guna air penapis? Orang buh penapis untuk minum. Dia kata air pipe tak ada, terputus bekalan. Air minum saja. No? Kalau kita beli air mineral tu tak apa, terpulang ke kita lah, kita bayar. Sebotol tu nak minum ke, nak buat apa ke, ikut suka, basuh tangan ke. Ni air penapis untuk minum, pasal orang wakaf ikut niat dia lah. Wakaf ikut niat pewakaf. Dalam kaedah fiqh, wakaf ikut niat pewakaf. Al-waqfu ala niyatil waqif, ikut niat dia. Dia wakaf tu nak bagi orang minum lah. Dia panggil ma li syurbi faqat, air untuk minum sahaja. Di Masjidil Haram banyak orang ambil semayang, bila dia terkentut ke apakah, air zam-zam tu untuk apa? Hak tung-tung tu untuk minum lah. Kesian kat Bangla lagi, dia kena melap lah. Kalau ni pun bagi untuk uduk tak apa, kita fikir-fikir tengoklah. Kalau ada dia punya longkang, dia boleh mengalir air, tak apa. Kat bawah tu hak tung merah-merah tu memang untuk minum, siap dia cawan.
ambil wuduk, lincin, orang jatuh, semua tu masalah. Ada masalah. Ada saluran hak singki atas, tak apalah. Keluarlah kalau kita muda, keluarlah. Dia ada tempatnya, ada tandas, ada bilik air. Tang tu tempat berwuduk. Manusia ni kadang-kadang sampai kena tulis tu pun tak faham. Hak tempat ambil semayang pula ditulis jangan kencing di sini. Makna ada orang kencing kot no. Saya berhenti di mana surau tahu tempat ambil semayang dia tulis dilarang membuang air kecil di sini. Hang tak tulis pun tahu dah ni tempat ambil semayang. Maknanya ada orang pergi pancuk kencing tu. Tempat air semayang dia pergi kencing. Allahu Akbar. Hak tempat wuduk pergi ambil semayang tak boleh. Jadi walaupun dalam keadaan cari air yang tak ada, kalau ada air untuk minum, minumlah. Tu spare untuk minum. Tak boleh kacau. Tayamum lah. Baik. Tengok, jika dia yakin ada air di satu tempat yang jaraknya melebihi haddul ghaus, jauh lagi. Ayat tu jauh, kalau dia pergi kawan-kawan dia tak dengar suara dia. Jadi apa-apa dia nak keluar, nak panggil dia pun tak dengar. Iaitu jarak yang selalu orang musafir berulang-alik mencari kayu api dan rumput, atau dia mengetahui dia akan sampai ke kawasan tanah digali yang dekat, maka dia wajib mencari air dengan syarat jika dia tidak bimbang berlaku mudarat. Namun jika dirasakan air ada melebihi jarak ini, lebih jauh lagi, maka dia tidak dibenarkan, maka dia dibenarkan tayamum. Kalau jauh sangat, Islam tak mau menyusahkan dia boleh tayamum. Tak payah pergi cari jauh-jauh, bahaya. Tetapi jika dia yakin dengan sabar menunggu hingga ke akhir waktu dia akan mendapat air, maka menunggu itu lebih afdal dari tayamum. Ada orang janji nak omel air, tapi lambatlah, dia tunggulah, terpulanglah kepada dia. Dia boleh tayamum untuk ambil pahala solat di awal waktu. Itu tajuk dia. Kalau dia nak solat awal waktu, dia tayamum, solat awal waktu. Tapi ada yang lebih baik lagi, dia lewatkan solat, dia tunggu ayak nak main tu, itu lebih baik. Kerana dia ambil pahala solat dengan wudu lebih baik daripada solat dengan tayamum dalam bab ni. Solat dengan wudu lebih baik daripada solat dengan tayamum. Prioritilah keutamaannya, nak solat awal waktu dengan tayamum. Kalau lambat sikit dengan wudu, tak apa, lambat pun tak apa, janji dengan wudu. Macam insya lah, insya kita nak semayang insya di awal waktu ke, ataupun kita lambat sikit pasal kuliah. Tapi lah tak boleh lambat tau. Kalau ada sebab mengaji kuliah, tak apalah, lambat pun tak apa, sebab kita ikuti kuliah tu lebih afdal daripada solat Isya di awal waktu Isya. Mentakhirkan Isya itu lebih baik daripada menyegerakan Isya. Tapi takhir ada sebab lah. Mungkin dia mesyuarat, lepas maghrib buat mesyuarat. Mesyuarat tu penting. Sebenarnya Isya lambat-lambat sikit pun tak apa. Kuliah maghrib tu penting. Sebenarnya Isya lambat-lambat sikit pun tak apa. Nabi kita pun buat macam tu. Nabi pernah melambatkan Isya atas sebab-sebab tertentu. Bahkan Nabi kata, hak ni yang bagus ni, kalau tak menyusahkan kamu, tiap-tiap malam aku nak sembahyang Isya lambat-lambat. Maghrib awal lah, maghrib waktu dia pendek, Isya waktu dia panjang. Kalau tak menjadi kesusahan kepada kamu, tiap-tiap malam aku nak ajak apa sembahyang Isya lambat, 11 malam ke 11.30 ke, macam tu. Jenuh lah no. Tapi kita musim PKP ni, masuk waktu Isya kena berhentilah kuliah. Baik. Jika dia menyangka lain daripada itu, dia pun duk harap yang memang tak ada orang nak omel ayak, maka bertayamum di awal waktu lebih afdal. Tayamum semayang awal waktu. Jika ada manusia yang menghibahkan air, hibah ni bagi, beri,
Bagi percuma tu hibah. Jika ada manusia yang menghibahkan air atau memberi hutang harga air, bagi duit kat dia. Ada orang jual, dia tak ada duit, dia ni main bagi duit hutang, hampir beli ayam, aku bagi duit kat hang hutang. Atau memberi pinjam timba kepadanya. Dia tak ada timba, nak cedok ayam, orang bagi pinjam timba. Wajiblah dia menerimanya. Dalam tiga masalah tu, orang bagi ayam free, ambil. Orang bagi duit untuk berhutang, dia dengan duit tu dia boleh beli ayam, ambil. Orang bagi pinjam timba, pergi cedok sendiri, ambil timba tu pinjam. Wajib dia terima, dia tak boleh tolak. Saya dia nak berwuduk. Dan jika ada manusia menghibahkan duit, orang bagi duit, bukan bagi ayam, bagi duit, atau meminjamkan duit kepadanya, dia tidak wajib menerimanya. Kalau orang bagi ayam, terima. Sama ada orang bagi ayam free ataupun orang bagi kira hutang, nanti hang bayar balik harga ayam ni. Tapi kalau orang bagi apa ni, bagi duit, orang bagi hutang duit, dia tidak wajib menerima. Tak wajib, terpulang lah. Dia nak terima tak apa, tak terima pun tak apa, tak wajib. Nombor satu, pasal apa? Di bawah kerana hibah duit atau memberi hutang duit untuk membeli air, dibimbangi, dikhawatiri berlaku ungkitan padanya. Takut orang tu ungkit, dia tolong, nanti dia ungkit, dia kata dulu aku tolong hang, aku bagi duit ke hang. Atas alasan tu lah tidak wajib dia terima. Dia nak terima duit orang bagi pun tak apa, tak mau terima pun tak apa, dia boleh tayamum. Ungkit ni memang tak baik lah. Kita bagi apa-apa ke orang, kalau kita ungkit, batai pahala sedekah, batai. Dipanggil Al-Man. Allah saja boleh ungkit, Allah Al-Mannan. Al-Mannu ungkitan, Al-Mannan Tuhan yang mengungkit. Allah ungkit tu pasal nak bagi kita sedang. Bukankah aku yang bagi hampa minum pokok-pokok, hampa bagi tumbuh ke aku bagi tumbuh, dalam surah Waqiah. Allah boleh ungkit, kalau tidak kita tak sedar diri. Langit ni siapa cipta? Aku kan? Banyak Allah ungkit. Al-Mannan. Kita tak boleh ungkit lah, kecuali dalam kitab fiqah, mak ayah boleh ungkit ke anak. Kalau anak derhaka, dia boleh lah cerita satu-satu, sedar diri sikit, aku ni mak hang, aku ni pak hang. Tapi ayah yang baik, mak yang baik, dia tak ungkit lah. Tapi kalau ungkit pun tak apa, tak batai pahala didik anak-anak tu. Mak ayah ungkit kepada anak, tidak jadi satu dosa. Orang lain tak boleh. Jika seseorang menjumpai air dan timba dijual dengan harga yang berpatutan, thamanul mithli, harga berpatutan. Ini untuk peniaga pula. Letak harga kena dengan barang. Letak harga kena dengan barang. Kalau kita berniaga, kita letak harga terlampau mahal, itu dipanggil ghubnun fahish. Dipanggil harga gila-gilanya, harga sembelih orang. Ambil kesempatan, tak boleh. Bagi sesuai lah. Bagi sesuai. Tak boleh mereka harga sendiri. Harga macam oleh harga standard lah. Jadi kalau ada orang jual ayam dengan harga yang berpatutan, harga standard, dia ada duit, dia wajib beli. Dia tak boleh temu beli ayam. Harga ni dia tengok tempat lah. Kalau di airport, ada harga airport. Dia tak boleh kata mahal. Bukan mahal, memang harga dia macam tu. Secawan teh kopi RM12 ke RM15 no? Kopi ya. Kita tahu mahal gila punya airport KLIA. Mahal. Jangan kata mahal, memang harga macam tu. Tanya kedai kopi hak lain-lain pun macam tu lah. Belah-belah ke. Bukan mahal lah, memang harga dia. Harga dia bergantung tempat. Kalau musim kemarau, mungkin permintaan tinggi, ayam tu dia naik harga. Semua orang pakai naik harga, dia standard lah. Harga yang standard. Ini kepada peniaga lah. Kalau dia letak harga, ambil kesempatan mahal sangat-sangat,
nanti dia terimalah balasan Allah. Dia buka kedai makan, dia tengok budak ni main naik kereta besar, bersih, kereta besar, dia kapak cukup-cukup. Dia tahu budak tu pekerja ya, bos suruh pergi basuh kereta, pergilah basuh kereta apa semua, mai berhenti lapak nasi nak makan. No, seminggan RM25, buah ikan seketui. Budak ni punya geram lah. Makan dulu, lepas tu baru tahu harga. Makan habis dah. Bukan kereta dia pun. Dia ni pun alang-alang budak ni bukan nak main selalu. Sekali ni kita semelih cukup-cukup. Semelih orang berdosa. Sikit hati orang. Dia tu akan kata, kali ni lepas ni aku tak main dah. Nasi goreng, saya bisa kena nasi goreng berapa belas ringgit. Tak patut nak kedai lain 5 ringgit gitu je. Nasi goreng kampung tak. Nasi goreng kampung makan pun di gerai kampung tepi jalan je. Bukan ada aircon apa pun. Kadang-kadang dia pun tengok dia ni orang singgah sekali dia tak main dah. Memang sekali tu tak kapi dah. Serik ya. Jadi peniaga-peniaga letak harga yang berpatutan. Bukan kata murah tak murah tak apa, bagi sama dengan orang lain lah. Kalau murah tu lagi bagus lah, lagi orang suka. Ini dipanggil thamanul mithli, harga yang berpatutan. Dekat Teluk Tawang ada satu kedai, saya bisa tengok kedai tu dia panggil kira patut. Nama kedai kira patut. Harga berpatutan kot maksudnya. Buh nama kedai kira patut. Pandai buh nama kedai. Iaitu harga yang berpatutan dengan tempat dan masanya. Maka wajiblah dia membelinya jika dia memiliki duit yang lebih dari hutangnya, walaupun hutang secara ansuran. Hutang ni bukan nak bayar segera, esok lusa ujung bulan baru nak bayar. Jadi kena ada duit lebih pada hutang baru wajib beli. Dan kos perjalanannya pergi dan balik, duit tu duit lebih, kena beli. Jika pemilik air atau pemilik timba enggan menjualnya, ni ada yang tak mau jual. Pemilik air, pemilik timba tak mau jual, sedangkan pemilik itu tidak memerlukannya, dia ada timba banyak lagi saja tak mau jual, maka dia tidak boleh merampas barang itu, tak boleh. Pasal dia ada cara lain, iaitu tayamum. Tak boleh rampas ayam orang, tak boleh rampas timba orang. Dia boleh tayamum. Melainkan jika dia tersangat dahaga, dia darurat sangat, dahaga sangat-sangat, dia boleh rampas lah. Dia nak beli, orang tak mau jual, ayak banyak, dia dahaga nak minum, jadi dia boleh balas ayak kawan tu, lempak duit kena bayar jugalah. Orang tak mau jual, ambil juga ayak, tinggal duit tentu lah. Ini dipanggil beli cara paksa. Orang tak mau jual pun boleh ambil kalau darurat, nak mati, dahaga sangat-sangat, dia boleh ambil, boleh rampas ayak orang, tapi dengan bayaran, bukan rampas free ya. Maknanya dia belilah, beli cara tu. Kita berhenti takat ni dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.